Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat menyambung lagi malam ini pengajian kita daripada Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hududi. Walaupun berlaku sedikit masalah teknikal, ana guna cara yang berbezalah sekarang ni. Dan kita sambung malam ini pada membincangkan sifat ataupun hukum wajib akli. Kata syarih rahimahullah, faqala fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay la yudraku fil aqli adamuhu. Kata muhasyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Fal wajibu ma ay amrun, ma dengan makna amrun, apa-apa perkara. Ma dengan maksud amrun, umum perkara ini. Sawa'un kana dhalikal amru hukman, sama ada perkara tersebut hukum, au nisbatan ataupun nisbah. Jadi bila sebut amrun, dia lebih umum pada istilah, merujuk pada segala perkara, sama ada perkara itu hukum ataupun nisbah. Hatta perkara yang bukan maujud pun dipanggil amrun juga. Okay. Contoh apa? Kathubuti al-qudrati lillahi ta'ala, seperti sabitnya kudrat bagi Allah Ta'ala. Sabit kudrat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum tu. Nampak? Wa thubutu tahayyus, atau sabitnya, ini contoh bagi apa ni? Bagi amrun tadilah. Dia kata amrun itu sama ada hukum ataupun nisbah. Hukum ataupun nisbah. Okey. Kal kudrati, ka thubutil kudrati, seperti sabit kudrat bagi Allah Ta'ala. Wa thubuti tahayyuzi, dan sabit tahayyuz, berjirim, mengambil ruang bagi jirim. Sabitnya sifat mengambil ruang bagi jirim. Au sifatan, ataupun sifat. Nampak tak? Ataupun sifat. Yakni sawa'un kana hukman au nisbatan au sifatan, ataupun sifat tu sendiri, itu amrun juga. Kal kudrati, seperti kudrat. Wat tahayyuzi, dan seperti tahayyuz. Wal kauni qadiran, dan keadaan berkuasa. Wal kauni mutahayyizan, dan keadaan mengambil ruang. Itu termasuk semua itu dalam perkara. Okey. Jadi semua tadi yang kita masukkan dalam istilah amrun tadi, tak kiralah hukum ataupun nisbah. Seperti sabit kudrat bagi Tuhan, itu nisbah. Tak? Ataupun sabit tahayyuz bagi jirim. Kita mensabitkan tahayyuz bagi jirim, itu nisbah. Okay. Ataupun sifat, seumpama kudrat itu sendiri, ataupun mengambil ruang, tahayyuz, iaitu mengambil ruang itu. Wal kauni, ni jenis apa nama ni,
Sifat al-qudrat, sifat yang bahasa ada kan. Wal kauni qadiran, dan keadaan yang berkuasa. Itu bentuk sifat maknawiyah. Wal kauni mutahayyizan, ataupun keadaan sesuatu itu mengambil ruang. Fakullu minan nisbah, maka setiap daripada nisbah tersebut, fakullun minan nisbati wa muta'allaqiha, maka setiap daripada nisbah wa muta'allaqiha, dan tempat ta'alluq nisbah itu, yattasifu bil wujub, boleh dia bersifat dengan wujub. Nisbah sama ada nisbah ataupun tempat ta'alluqnya, tempat yang berkait nisbah itu, boleh bersifat ia dengan wujub. Okey. Bersifat dia dengan wujub. Okey. Kemudian Muhasyi pula membincangkan, wa ammal hukmu bima'na idraki tilkan nisbati, adapun hukum dengan makna idrak tilkan nisbah, kita faham nisbah tersebut, kita dapat tasawur, dapat idrak, dapat reti. Bahasa reti dah senang tau. Dengan makna kita reti nisbah tersebut, falaisa biwajibin, itu bukan wajib. Mana pula benda nisbah itu hukum wajib. Tapi hukum dengan makna idrak itu tak wajib. Bal jaizun, bahkan harus. Kok mana harus tu? Perkara wajib. Tapi idrak perkara wajib itu hukumnya harus. Sebab apa? Sebab idrak tu perbuatan kita. Kita faham dan kita reti. Tidakkah perbuatan kita, kefahaman kita, reti kita itu baharu? Sebab itu dia kata, wa ammal hukmu bima'na idraki tilkan nisbati falaisa biwajibin, itu tidak wajib, bal jaizun, bahkan hukumnya harus saja, sebab dia termasuk daripada perbuatan kita. Kita menghukum dengan erti kita faham dan reti. Wa qad ulima, dan telah diketahui mimma dzukira, daripada barang yang telah sebut, dukhulul ahwali al-hadithah, termasuklah al-ahwal al-hadithah, hal-hal, sekalian hal-hal bagi yang baru. Hal-hal yang baru tu termasuk juga. Termasuk juga yang kita nak hukumkan dengan wajib ini. Fahiya minal wajibil muqayyadi, maka al-ahwal al-hadithah itu termasuk daripada al-wajib muqayyad. Al-wajib muqayyad, perkara yang wajib yang berkait. Kenapa kita panggil wajib muqayyad? Ahwal hadithah. Lepas ni dia akan beri contoh lah. Idh hiya wajibatun, kerana ahwal itu wajib hukumnya, walazimatun, dan lazim, mesti sentiasa ada, madamat ilaluha, selama ada ilahnya. Okay. Contoh kita kata, kaunul jirmi mutahayyizan. Kaunul jirmi mutahayyizan, itu ahwal tu, hal. Hal itu melazimi bagi jirim. Jadi, keadaan jirim itu mengambil ruang, apa hukum dia? Hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib muqayyad nama dia. Kerana dia berkait selama mana ada jirim. Selama mana adanya jirim, selama itu ia mengambil ruang. Jadi kita namakan dia sebagai wajib muqayyad. Sebab itu dikata, wa qad ulima mimma dzukira dukhulul ahwalil hadithati, termasuk al-ahwal al-hadithah. Fahiya minal wajibil muqayyadi, dia itu termasuk daripada wajib muqayyad. Idh hiya wajibatun, kerana ahwal itu wajib dia dan lazim dia, madamat ilaluha, selagi mana ada ilahnya. Ilah ni maknanya ada zat lah. Selagi mana adanya ilah, adanya zat, maka adanya keadaan, dan contoh tadilah keadaan jirim itu mengambil ruang, iaitu dikaitkan dengan selagi mana ada jirim. Okey, boleh. Okey, kemudian waqad marra, dan telah terdahulu, annal wajiba, bahawa perkara yang wajib itu qisman, terbahagi kepada dua.
Wajib itu terbagi pada dua, mutlakun wa muqayyadun. Wajib yang mutlak, wajib yang muqayyad. Wahia minathani, dan ini ni ahwal wajibah ini termasuk daripada athani, ai wajib al-muqayyad, termasuk daripada wajib muqayyad. La minal awwali, bukan daripada yang pertama, al-wajib al-mutlaq tu bukan. Alladhi huwal mutlaqu, yang mana yang pertama itu ialah al-wajibul mutlaq. Kenapa? Li'annaha hawadithu, kerana ahwal itu hawadith. Ahwal itu hukum, dia itu yang baru, dia itu baru belaka. Li'annaha hawadithu, li'annaha hawadithu, semuanya baru. Wa kullu hadithin, dan setiap yang baru, masbukun bil adami, tentulah dia didahului oleh adam, oleh ketiadaan. Dia ahwal bagi yang baru. Maka bila benda yang baru, dia terdahulu dengan tiada. Okey, habis. Kemudian muhasyi kita membawa datang satu yang berlaku dalam ibarat sebahagian daripada kitab. Dia kata faqaulu ba'dihim, maka perkataan sebahagian mereka. Apa dia? Innaha. Ini maqulul qaul. Bagi qauli ba'dihim. Faqaulu ba'dihim, maka perkataan sebahagian mereka, innaha laysat biwajibah, bahawa ahwal al-hadithah itu hukumnya tak wajib. Ala kulli halin, tak wajib semata. Tak wajib dalam setiap keadaan, dia tak akan jadi wajib. Nampak tak? Jadi, dia kata ada sebahagian daripada yang mengatakan bahawa al-ahwal al-wajibah ini, yang kita kata al-ahwal al-hadithah, al-ahwal al-hadithah, ahwal yang baru, yang lazim bagi zat ini, dia itu hukumnya tidak wajib ala kulli hal, tak wajib langsung, tak wajib semata-mata, tak wajib. Tak boleh kita nak hukum sebagai wajib. Kata muhasyi kita, laisa fi mahallihi, tidak pada tempatnya. Makna perkataan itu, qaulu ba'dihim laisa fi mahallihi, bukan pada tempatnya. Dengan erti kata, perkataan itu tidak tepat, tak kena, tak tepat. Tak tepat ni, tak kena tepat. Gitu. Itu maksud tak tepat. Tak tepat, tak kena tepat. Halus sikit bunyi kan bila kita kata tak tepat. Bila kata salah ataupun ini perkataan yang batil, sesat, tu kasar sikit lah. Tapi bila kata tak tepat, iaitu tak kena tepat. Tak kena tepat dia. Jadi apa nama ni, kini kita kena faham ni. Kena faham ni antara apa yang kita nak hukumkan wajib dan apa yang sebenarnya kita hukumkan dengan harus. Jadi kata itu kan baharu, al-ahwal al-hadithah, hukum baru, macam mana boleh jadi wajib? Itu tak nampak situ bahawa wajib ini bukan wajib secara mutlak, wajib muqayyad. Nampak tak? Okey, habis. Rasanya sebelum ni dah ada berkaitan dengan pembahagian itulah. Okey, kemudian kita masuk kepada kalimah seterusnya. Al-fal wajibu ma la yutasawwaru. Qauluhu yutasawwaru, yutasawwaru bi dhammil ya, baca dengan dhammah ya, mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu, dibina atas yang tidak dinamakan fa'il. Atau dengan ringkasnya mabniyun lil majhul, mabni bagi majhul lah. Mabni lil majhul. Tapi perkataan yang lebih tepatnya mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni bagi yang tidak dinamakan fa'il. Fa'il dia kita tak nama, tak mesti majhul. Itu dalam perbincangan kitab nahwu lah. Kitab nahwu dia bincang. Kenapa mabni yang lima lam yusamma fa'iluhu ni lebih adak, lebih halus dan lebih teliti daripada kita kata mabni yang lil majhul. Ala kulli hal, orang biasa sebut mabni lil majhul. Tak apalah. Sebut begitu pun mudah. Ni panjang pula. Lima lam yusamma fa'iluhu. Gabung sekali, sebut sepatah je. Mabni lil majhul. Okay. Yang penting kita tahu apa maksud lima lam yusamma fa'iluhu. Jadi bina fa'il yutasawwaru tu bina bagi majhul. Lima lam yusamma fa'iluhu. Dengan makna apa? Bimakna yudrak. Dengan makna yudrak. Dapat diidrak, dapat direti. Itu satu bacaan bagi yutasawwaru.
au bi fathiha. Boleh baca fathah juga. Ma la yatasawwaru. Ma la yatasawwaru. Ni jarang-jarang kita dengar kan. Tapi bila kita baca hasyiah-hasyiah macam ni, sebahagian muhasyir dia meneliti dan juga menghuraikan berkaitan dhabit kalimah tu. Daripada itu kita boleh tahu bahawa luasnya bahasa Arab ni. Kadang-kadang kita pengajian kita bahasa Arab mungkin kita baca beberapa matan dan syarah kan. Tapi kalau kita nak mulim dan isti'ab tu, kita baca sikit-sikit, kita nak hukum dah atas kaedah yang kita dapat. Kadang-kadang tak apa tepat. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni sangat luas. La yasta'ibul lughah illa nabi. Tak mampu memaham lughah. Idrak lughah tu kecuali Nabi je. Kecuali Nabi. Faham lughah secara betul-betul tu. Okey. Jadi kat mana tadi? Dengan fathah boleh kita baca, iaitu yatasawwaru. Ini mabniyan hala kaunihi mabniyan lil fa'il. Bina bagi fa'il. Baca fa'il. Lazim baca mabni lil ma'lum lah. Bimakna, kalau baca yatasawwaru makna apa? Bimakna yumkin. Dengan makna mungkin. La yatasawwaru fil aqli, tidak mungkin pada akal. Okey. Wa adamuhu pula. Bila gitu, ma la yutasawwaru au yatasawwaru fil aqli adamuhu. Adamuhu i'rab apa? Wa adamuhu fa'ilun 'ala tsani. Dia jadi fa'il atas bacaan yang kedua. Kalau kita baca yatasawwaru. Yatasawwaru adamuhu. La yatasawwaru adamuhu fil aqli. Tidak mungkin tiadanya pada akal. Wa naibuhu, dan dia jadi naib fa'il. Jadi naib fa'il alal awal, atas bacaan yang pertama. Ma la yutasawwaru. Kenapa? Li'anna tasawwura. Kerana tasawwara. Tasawwara. Jangan baca mafdal. Ni qasad lafah. Li'anna apa nama ni? Li'anna tasawwara. Tasawwara yatasawwaru tasawwuran. Jadi ini dah macam mana fi'il boleh masuk lepas li'anna? Lepas ni anna kan mesti same. Ini qasad pada lafaz. Li'anna tasawwara ay li'anna lafza tasawwara. Tasawwara yang merujuk pada yutasawwaru tadilah. Li'anna tasawwara yusta'malu, digunakan muta'addiyan wa laziman. Boleh kita maknakan dia dengan muta'addi, kita muta'addikan dia, dan boleh dengan makna lazim. Ini juga satu benda yang kita kena berhalus dalam masalah bahasa ni. Bukan senang-senang. Kita biasa dengar fi'il ni guna muta'addi. Muta'addi belaka ke? Kadang-kadang boleh dengan makna lazim. Itu penting, kadang kita rujuk kepada kamus. Ada kadang-kadang kita yang setengah menjadi sebagai kebiasaan bagi kita orang ajam belah kita ni kan. Kita baca-baca kitab, kita biasa mabni lil majhul kan fi'il. Terutamanya kitab-kitab fiqh. Nampak tak? Kitab-kitab fiqh. Kita mabni lil majhul, kita mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Kita baca mabni majhul semua. Supaya senang kan? Kebiasaan gitulah. Tapi kadang-kadang ada fi'il tu yang sebenarnya tak perlu dibuat mabni lil majhul. Tak perlu dibuat mabni lil majhul. Dan kalau kelas-kelas sebelum ni pun ada beberapa kali yang kita buat mulahazah terhadap bacaan tu kan. Sebab sebelum ni bila kita mengaji, tok guru baca gitu. Tapi bila kita cek-cek balik, rupanya tak perlu baca begitu. Maka kita istidrak lah. Kita baiki dan kita islahkan apa yang mengikut yang betul. Dan biasakan yang betul. Tu penting, kita rujuk kepada qawamis wa ma'ajib. Rujuk kamus-kamus dan mu'jam-mu'jam supaya kita dapat biasakan dengan yang betul. Sebab bila lekat di mulut ni, nak ubah payah. Okey. Yang jadi dhabit daripada pengajian tu penting satu. Tapi murajaah dan rujuk balik tu, itu benda yang kadang-kadang setengah orang tak buat. Kalau kita buat tu, itu lagi mentahqiqkan pada ilmu kita.
lianna tasawwara yusta'malu muta'addiyan wa laziman. Digunakan sebagai memberi makna muta'addi ataupun lazim. Yuqalu, ini contoh penggunaan. Tasawwartu syai'a. Aku tasawurkan sesuatu. Ai aqaltuhu, aku memikir. Aku fikir dia. Tak, aku fikir dia. Tasawwur, aku mikir dia. Wa adraktuhu, dan aku idraknya, aku reti dia. Itu makna apa? Makna tasawwartu dengan makna mutaaddi. Dengan makna mutaaddi. Lazim macam mana? Lazim tasawwara asy-syai'u. Ini makna lazim pula ni. Tasawwara syai'u. Tasawwara bermakna amkana, mungkinlah perkara itu. Mungkin, jadi mungkin perkara itu. Okay. Wal wajhu athani, dan wajah yang kedua iaitu baca dengan mabni lil ma'lum. Ma la yatasawwaru, itu aqrabu, itu lebih dekat pada pemahaman. Wa aslamu, dan lebih selamat minat takallufi, daripada melebih-lebih, daripada melampau-lampau. Takalluf ni bahasa Terengganu sebut nebeng. Nebeng. You kena sabdu pada nun tu. Nebeng. Nebeng tu makna melampau-lampau. Sebab apa? Sebab bila mabni lil majhul ni dia kena takwil, apa fa'il dia, asal dia, guana. Nampak? Tapi kalau kita mabni lil ma'lum, susah. Lebih dekat, lebih selamat. Jadi kalau ikut kaedahnya, ma la yahtaju ila taqdir afdalu mimma yahtaju ila taqdir. Wa ma taqdiruhu aqal afdalu mimma kathura taqdiruhu. Apa yang tak perlu takdir lebih afdal daripada yang perlu takdir, dan yang kurang takdir lebih afdal daripada banyak takdir. Jadi ikutnya wajah yang kedua lebih dekat. Mina aslamu minat takalluf, lebih selamat daripada melebih-lebih dan melampau-lampau. Al-ati, yang lagi akan datanglah macam mana wajah kita nak tafsir tu. Lakinnal awwalah, namun wajah yang pertama, al-wajh al-awwala, wajah yang pertama iaitu baca dengan mabni lil majhul. Ma la yutasawwaru huwa adh-dhahiru, itulah yang zahir, yang jelas min taqrir syarih, daripada huraian syarih Syekh Hudhudi sendiri. Ikut kepada huraian Syekh Al-Hudhudi, dia cenderung dan dia pilih huraian yang kedua. Sebab itu dia tulis sini apa dia? Ai la yudraku. Kalau idrak tu dia dengan maksud ta'addi. Fi'il itu dengan makna fi'il muta'addi. Bila gitu baca mabni lil majhul lah. Gitu. Haitsu fassarahu, sekira-kira syarih mentafsirkannya biyudrak. Ditafsir dengan biyudraku. Wa zahiru taqriril musannifi, dan zahir huraian bagi musannif iaitu Imam Sanusi fil kubra, dalam kitabnya kubra dah. Musannif dia ada kitab akidah kubra dia. Akidah kubra, dia ada kubra, dia ada wusta, dia ada sughra. Yang kita baca ni ialah Ummul Barahin, ni ialah sughra. Sughra. Dia ada sughra, dia ada sughra. Okay. Jadi dalam huraian musannif pada syarah akidah sughra dia, itu juga zahir. Wa huwa zahiru taqriril musannifi fil kubra, dan itulah zahir huraian musannif pada kitab kubranya aidan. Ya. Okey. Maka dia ada isu irad pula di sini. Dia kata dia wa urida alaihi, dan didatangkan irad ke atasnya. Di atas makna tasawur tu. Tak, tasawur dengan makna menggambarkan, reti. Boleh mikir dalam akal, yang tak boleh fikir. Okey. Wa urida alaihi, dan didatangkan irad di atas makna tasawur itu, anna adamal wajib, bahawa anna adamal wajib, ketiadaan perkara yang wajib itu, yutasawwaru, dapat kita faham, ayyudrak, dapat kita faham dan reti. Kenapa? Li'annal aqla yatasawwaru al-muhala,
Kerana akal tu dia boleh tasawur dan bayangkan perkara mustahil. Okey. Kita takrifkan al-wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Perkara wajib ialah perkara yang tak boleh nak gambar dalam akal dengan makna tadilah, makna yudrak itu. Kita tak boleh nak gambar dalam akal, tak ada dia. Tak ada dia tu tak boleh nak gambar dalam akal. Jadi datang irad dia kata tak ada wajib tu boleh tasawur. Boleh je kita mikir, oh tak ada Tuhan. Dari segi mikirlah. Jangan tengok pada hakikat wa ma fi nafsil amri. Nampak tak? Tak ada sifat kudrat. Tak ada sifat iradat. Boleh kan kita fikir tu kan? Bukan apa yang hakikat dan yang berlaku. Ni salah faham pula kata pula mengajar Tuhan tak ada. Jangan salah faham lah. Sebab itu kita tak buka umum pengajian ni. Okey. Jadi tidakkah itu orang tasawuf? Dalilnya ramai orang tak percaya Tuhan. Etis yang tak percaya Tuhan, dia fikir tu. Dia fikir dalam otak dia tasawuf macam mana nak ada Tuhan? Takkan ada Tuhan. Jadi padahal Tuhan kita ukur, ada Tuhan tu kita ukur sebagai wajib. Tuhan itu al-wajib. Wujud dia tu wajib. Maka akal ni boleh tasawur muhal. Sebab tu dia kata li'annal aqla yatasawwarul muhala. Akal tu dia boleh tasawur, dia boleh gambarkan benda mustahil. Nampak tak? Dua Tuhan, banyak Tuhan. Boleh fikir akal. Boleh. Betul ke tak suku kira, itu lain cerita. Kita tak bincang masalah itu betul atau tak betul pada hakikat. Membetuli wakil ataupun tidak. Kita bincang gambaran dan khayalan akal tu boleh. Sebab itu orang sembah Tuhan banyak. Ada berpuluh-puluh Tuhan, ribu Tuhan. Nampak? Maka itu irad dia. Apa jawapannya? Wa ujibah, dan dijawab bi annahu, bahawa sesungguhnya musannif atlaqat tasawwura, dia itlaqkan lafaz tasawur, wa aradat tasdiqa, tapi dia maksudkan tasawur dengan makna tasdiq. Tengok. Sebab itu itlaqat lugah ni masya-Allah. Makna kita nak kritik ulama ni fikir 2-3 kali lah. Ada orang dikritik Imam Bukhari contohnya. Kenapa Imam Bukhari gunakan lafaz ini pada tarjamatul bab, pada tajuk bab dia? Sepatutnya guna terjemah ni. Kritik pula syarahan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar kata hujahnya gini. Dia kata sebenarnya gini. Jadi kita ni, tarah kita ni sebenarnya rupanya dia salah faham pada pemahaman syarahan Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani tu. Tapi cepatnya nak kritik. Maka kita pun digelarlah. Kita telah menggunakan ke usul fiqh sebagai langkah untuk menjadi mujtahid. Kita berijtihad menggunakan usul fiqh berdasarkan pada pembacaan hadis daripada Sahih Bukhari dan Syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani contohnya. Maka benda gitu, tengok-tengoknya kita yang silap faham. Sebab itu lugah pada bahasa ni, kita ni yang ajam ni boleh tahap faham dan murad kitab tu alhamdulillah dah. Jadi kita nak letak diri kita atas orang yang nak rad ataupun menolak kalam ulama muktabar lah kita kira ni. Maka kita tengok diri kita dulu lah. Kadang-kadang takut kita yang salah faham. Sebab bahasa ni sangat luas. Maka tengok di sini tasawur dengan makna tasdik. Tapi kalau mengaku-ngaku orang boleh. Mengaku ada boleh menggunakan kaedah fiqh sebagaimana mujtahid guna. Mengaku tu ramai boleh mengaku. Tapi baik kita mengaku kita bodoh. Bila kita mengaku kita bodoh, kita ngaji lagi. Kita mengaku kita pelik, maka kita baca. Dapat kita faham karangan ulama dengan pemahamannya betul, itu satu nikmat yang besar. Lepas tu Allah Ta'ala lah yang menaikkan sesiapa yang dia nak. Okey.
Bi'annahu atlaqa tasawwura, bahawa musannif dia mengitlaqkan tasawwur wa arada tasdiq, tapi maksudnya maksud tasdiq. Ma la yutasawwaru dengan ma la yusaddiquhu al-aqlu, ma la yusaddiqul aqlu. Adamah, akal tak boleh membetulkan, tak ada dia. Contohlah. Okey. Wal makna, maka jadilah makna annal wajiba, bahawa perkara yang wajib itu huwallazi la yusaddiqul aqlu. Perkara yang tidak membenarkan oleh akal biwuku'i adamihi, dengan berlaku ketiadaannya. Akal tidak membenarkan dengan berlaku ketiadaannya. Apa maksud tidak membenarkannya? Ay la yaqbaluhu, akal tak boleh nak terima. Wala yuthbituhu, dan akal tak boleh nak mensabit dan mengiyakannya. Tak boleh nak terima. Tak dapat membenarkan akal dengan berlakunya ketiadaan. Akal tak boleh nak kata tak ada tu betul. Nampak tak? Tetapi lakinna fihi, pada itlaq tasawur, ay fi itlaq tasawuri bimakna tasdiq, anna itlaq tasawuri, bahawa mengitlaqkan tasawur itu ala tasdiq, di atas makna tasdiq, imma, sama ada imma min qabilil majaz, dia termasuk daripada bab majaz lah. Itlaqul lafzin wa iradatu ghairu ma'nahu al-awwalu, atau ghairu ma'nahu al-mutabadar. Itu majaz lah. Itlaq satu lafaz tapi memaksudkan makna bukan makna asal peletakannya. Maka dia itu imma min qabilil majaz. In qulna, itu jika kita kata inna tasawwura la yutlaqu, tidak diitlaq illa ala idrakil mufrad, kecuali di atas idrak al-mufrad, di atas makna tasawur. Tasawur dengan makna idrak mufrad ni makna mantiki ni. Idrak mufrad tasawur ai bi makna tasawur al-mantiki. Itu maksud idrak mufrad ni. Itu kalau kita kata tasawur pada bahasa tidak diitlaq dan tidak digunakan kecuali merujuk kepada faham mufrad. Faham sesuatu tu secara satu, secara tunggal, secara bersendiri. Faham sendiri, bukan faham dia duduk dalam statement, dia duduk dalam penyataan, bukan. Faham Zaidun, itu tasawur, kita panggil tasawur, idrakul mufrad. Okey. Itu kita kata, kalau kata gitu makna penggunaan tasawur dengan makna tasdiq itu majaz. Au min qabilil ishtirak, ataupun kita katakan dia itu daripada ishtirak. Ishtirak apa? Ishtirak lafzi. Daripada pihak ishtirak. Itu in qulna, kalau kita kata innahu yutlaqu ala ma huwa a'ammu minal idrakil mufrad. Dia kalimah tasawur itu diitlaq di atas perkara yang lebih umum daripada idrak al-mufrad. Perkara yang lebih umum daripada idrak mufrad. Iaitu merakumi idrak secara umum, sama ada idrak mufrad ataupun idrak dengan maksud tasdiq, idrak nisbah. Maka kalau gitu dia penggunaan tasawur dengan makna tasdiq itu min qabilil ishtirak lafzi, panggil kalimah mushtarak lafzi. Maka fayashmalu tasdiq, maka kalimah tasawur itu termasuklah tasdiq. Wa kullun, dan setiap daripada majaz wal mushtarak, setiap daripada majaz mushtarak yahtaju ila qarinatin. Jadi isunya bila kata kalimah penggunaan tu secara majaz ataupun secara mushtarak lafzi, dia berhajat pada qarinah. Dah sini mana ada qarinah? Wala qarinatahuna, tidak ada qarinah di sini. Mestilah kita nak gunakan lafaz pada bukan makna asal dia, mesti ada qarinah. Sini tak ada qarinah. Wa ma qila, dan barang yang dikatakan min anna, daripada bahawa sesungguhnya anna qarimata zikru, jadi apa tu? Zikru jadi apa? Zikru jadi
Jadi khabar anna. Annal qarinata dzikru sihhah. Bahawa qarinah itu corona pula. Bahawa qarinah yang menyebabkan kita palingkan daripada makna asal kepada makna majas ataupun kepada penggunaan lafaz secara mushtarak. Apa dia? Zikrus sihah, menyebut sah fi ta'rifil jaiz, pada ta'rif jaiz. Mana? Kan wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Tu ma yasihhu. Tu maksud sihah tu. Dia sebut daripada ta'rif jaiz tu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamu. Jadi menyebut sihah, sah itu pada ta'rif jaiz itu qarinah bahawa makna ya tasawwaru atau yutasawwaru di sini berlaku majaz ataupun mushtarak lafzi. Kenapa sihah itu jadi qarinah? Ini illah kepada dia jadi qarinah tu. Li'anna sihhata marji'uha, kerana sah itu, sihah itu kembalinya ia ila tasdiq, kembali pada tasdiq. Nampak tak? Sihah, sah itu kembali pada tasdiq. Tasdiq itu yang boleh kita kata sah ataupun tidak sah, betul atau tidak. Maka wama qila, wama qila mubtada' tu ma. Khabar ni mana? Famardudun, itu khabar dia. Dan barang yang berkata dari bahawa sesungguhnya qarinah itu ialah menyebut sihah pada ta'rif jaiz, kerana sah itu marji'nya ialah tasdiq. Perkataan itu wama qila itu mardudun, tertolak. Tak betul kalau kata gitu. Kenapa? Jadi hujah orang yang buat kata bahawa dalam ni ada qarinah, itu mardud bi anna kulla ta'rifin, bahawa setiap ta'rif yajibu an yulahadha, mesti kita mulahadhah, kita perhatikan ala hidati, atas satu-satu. Ala hidati ay bimufradihi, secara berasingan. Sekarang ni kita nak takrifkan wajib, kita nak takrifkan mustahil, kita nak takrifkan harus. Jadi wajib itu takrif dia mesti tersendiri satu-satu. Tak boleh kata takrif di sini qarinah dia ada lain. Takrif wajib tapi qarinah yang kita nak hurai takrif tu ada pada takrif jaiz. Tak boleh gitu. Dia takrif ni mesti mu'arif lah. Mesti dia dapat mentakrifkan, dapat mengenalkan. Tapi nak kenal tu kena kenal hak lain dulu. Tak jadi gitu. Nampak? Jadi sebab itu dia kata yajibu an yulahadha ala hidatih. Takrif itu mesti kita perhati secara sendirian dia, berasingan, tak boleh nak kait dengan orang lain. An yulahadha ala hidatih ghairu muqtarinin, dia tidak boleh kita iktirankan, kita sertakan bi akhara, dengan takrif lain. Kita tak boleh nak kata takrif wajib ni nak fahamnya kena faham pada takrif jaiz tu. Sebab qarinah duduk pada jaiz. Tak boleh. Idh kullu mafhum, kerana setiap mafhum itu, setiap mafhum bagi lafaz itu yajibu an yu'arrafa, mesti kita takrifkan bi ta'rifin, dengan takrif yakhussuhu, yang mengkhususkan dia, wa yamtazu bihi, dan membezakan dia, istiqlalan, secara berasingan, secara sendirian. Tak boleh nak kata ni kait dengan ni, itu takrif yang tidak lengkap. Maka fala yajibu fi hadhihi ta'arif, maka tidak wajib pada takrif ini iqtiranu ba'dihha bi ba'din, kita iktiran, kita kaitkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain, hatta yakuna ba'duha, sehingga jadilah sebahagiannya qarinatan li ba'din, jadi qarinah pula ada hak lain pula. Mana boleh. Nak tahu qarinah bagi takrif wajib kena tengok pada takrif jaiz. Tak boleh. Okey, itu dia punya jawab dia. Okey, ada apa jawapannya? Tak ada jawapan lagi. Mari ira jawab. Dah jawab sebenarnya. Naam. Dengan makna apa nama ni? Ini istidrak lah. Namun
Tapi kita lebih suka terjemah ya tetapi. Kekal dengan makna ya tu. Sebab kita pun biasa guna betul dah tapi. Tapi makna sebenarnya istidrak lah. Naam. Lakin lah dengan makna lakin. Naam yumkinu boleh an yuqala bahawa dikata. Apa katanya? Inna ahlal usuli. Bahawa ahli usul la yashtarituna fil majaz, mereka tidak mensyaratkan pada majaz qarinatan, mereka tak syarat ada qarinah pada majaz. Jadi boleh je lah datang dalam takrif itu kalimah majaz walaupun tak ada qarinah, sebab benda tu mafhum dah contohnya. Maka fayumkinu, bolehlah kita takhriju kalamil musannifi ala dhalik, kita mentakhrijkan kalam musannif dibina atas pandangan ahli usul. Habis. Au yuqala. Wa yumkinu an yuqala au yuqala, ataupun wa yumkinu an yuqala, boleh juga kita kata innal qarinata, bahawa qarinah itu ma huwa ma'lumun, ialah apa yang telah maklum, min annal wajiba, bahawa yang wajib itu qad yutasawwaru nafyuhu, terkadang ditasawurkan nafinya. Perkara wajib itu kadang-kadang boleh ditasawurkan tiadanya, nafinya. Fa inna dhalika, maka sesungguhnya itu qarinatun ala annal murada, bahawa sesungguhnya itu menjadi qarinah bahawa yang dimaksudkan dengan tasawur ini bi annal murada bitasawuri al manfi. Tasawur yang kita nak nafikan ni, tasawur ma la yutasawwaru fil aqli tu. Tidak tasawur adamuhu. Tasawur mana? Tasawur adam ni. Itu makna tasawur huwa tasdiq, iaitu tasdiq. Sebab apa? Sebab qarinahnya apa? Qarinahnya bahawa kita maklum bahawa al-wajib qad yutasawwaru nafyuhu. Perkara wajib itu kadang-kadang boleh kita bayang dan khayalkan ketiadaan dia, ternafi dia. Jadi itu dah jadi qarinah lah bahawa maksud tasawur ni bukan tasawur dengan makna khayalan dan gambaran akal. Tetapi makna tasawur al-manfi, tasawur yang nak dinafikan ialah makna tasdik. Jadi akal tak boleh nak tasdik bahawa tak ada benda itu. Maka itu hukumnya benda yang wajib. Maka fal qarinatu, ketika itu qarinah itu jadi apa? Qarinatun haliyatun. Qarinah haliyah nama dia. Qarinah haliyah. Kama qalahu Qayrawani, sebagaimana kata oleh Syekh Al-Qayrawani yang dia buat syarah kepada Ummul Barahin. Syekh Al-Mallawi dia buat hasyiah pada syarah Syekh Qayrawani. Qauluhu fil aqli, katanya pada akal, kita berhenti situlah. Pada had al-aqli, insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan mendatang. Jadi harap-harapnya Facebook ini boleh seperti biasalah, ke tidak letih sikit. Nak terpaksa memang nak guna tiga peranti yang nak guna. Cumanya jadi susah sikit sebab ini ambil gambar apa ni? Gambar secara hidup ni lah. Kalau masuk screen share lagi senang. Okay, sekadar tu saja untuk malam ini. Kullu amin wa antum bi khair. Sekali lagi pada hari-hari tasyrik ini, taqabbalallahu minna wa minkum salih amal. Sekadar tu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.